khabar? Hari ini kami di Coklat Getah akan berkongsikan sebuah resipi dari Sulawesi yang diberi nama sup konro. Sebelum kita mula memasak, jom kita tengok bahan-bahannya. Kita gunakan daging tulang rusuk, daun limau purut, kulit kayu manis, ketumbar, bunga cengkeh dan buah pala. Kita perlukan lengkuas, bawang besar, bawang putih, halia, kunyit hidup, serai, air asam jawa, sedikit minyak, gula, garam, perasa makanan, serbuk lada putih dan juga air putih. Okey, perkara pertama yang kita nak buat adalah kita nak rebuskan daging tulang rusuk ni supaya lembut ya tuan-tuan puan-puan. So apa yang kita nak buat, kita masukkan semua daging-daging tulang rusuk ni ke dalam pot. Seterusnya, apa yang kita nak kena buat ialah kita kena masukkan kulit kayu manis. Kita masukkan beberapa bunga cengkeh kita tadi ni, yang comel-comel ni. Kita masukkan serai yang telah diketuk tadi. Dan juga kita masukkan 3 helai daun limau purut. Masukkan juga lengkuas yang telah diketuk ke dalam kita punya daging tulang rusuk ni. Masukkan air asam jawa. Masukkan 3 bahan perasa yang pertama ni, iaitu gula, garam dan juga bahan perasa. Kemudian kita boleh tuangkan air tadi ke dalam pot. Okey, make sure air tu lalu dekat bahan-bahan perasa tadi supaya kena daging tulang rusuk kita. Setelah kita masukkan pot kita ke dalam pressure cooker kita, so apa yang kita nak kena buat, kita tutup dulu penutup dia. Okey, jangan lupa pusingkan kita punya valve ni ke dalam keadaan seal dan kemudian tekan butang tenden dan tekan butang start dan tunggu sup masak. Okey, kita boleh tumis bahan-bahan untuk tumisan ni. Setelah kita masukkan minyak, kita tumis bawang besar diiris. Sementara kita garingkan dia. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahan tumisan yang saya masak ni akan dimasukkan semula ke dalam sup yang kita buat tadi. Kita kena tumis sampai dia warna agak kecoklatan. Kenapa? Sebab bila agak kecoklatan tu kita dah masuk proses caramelize. Bila kita masuk proses caramelize ni, bau dia pun dah naik sikit dan bolehlah kita masukkan bahan yang kita cincang tadi. Yang dalam ni adalah kunyit hidup, bawang putih dan juga halia. Teruskan kacau bahan tumis ni. Kemudian kita boleh masukkan baki daun limau purut tadi dan juga ketumbar yang kita kisar. Ketumbar tadi boleh juga ditumbuk. Seterusnya kita masukkan buah pala yang telah ditumbuk dan juga buah keras yang telah ditumbuk. Setelah itu teruskan mengacau. Okey, yang terakhir masukkan baki lada sulah tadi yang kita tak masukkan seperti tadi. Kita masukkan ke dalam bahan tumis ni dan kacau. Okey, kita boleh
boleh kacau bahan tumis ni sehingga agak kering, dan selepas itu kita boleh angkat dan kita tuangkan ke dalam sup konro kita tadi. Okey, PPC dah bunyi, kita offkan. Okey, bila sup dah masak, kita kena putarkan knob kita ke dalam keadaan vent untuk kita lepaskan wok panas tadi. Tengok dekat sini, floater masih dalam keadaan naik. Bila kita lepaskan wok, lama-lama dia akan turun. Bila floater ni dah turun ke bawah, menandakan penutup ni dah boleh untuk dibuka. Okey. Okey, floater dah pun jatuh. Bila floater jatuh, menandakan penutup pressure cooker kita bolehlah dibuka dengan selamat. Sedap bau dia. Tuan-tuan dan puan-puan, proses memasak sup konro kita belum lagi berakhir. Apa yang kita nak buat lepas ni adalah kita nak masukkan bahan yang kita dah tumis tadi ke dalam pot semula untuk kita renehkan kembali supaya rasa dia lebih mantap dan meresap. Okey, kita masukkan bahan yang kita dah tumis tadi. Pastikan gaul rata supaya setiap daging yang berada di bawah ni pun boleh resap apa yang kita tumis tadi. Ini satu tips. Bagi yang ada periuk stainless steel, saya cadangkan lebih baik anda menggunakan periuk stainless steel sebab kita masak tulang. Kenapa? Bila kita masak tulang, ini akan meminimalkan periuk kita daripada bercalar. Okey, jadi siapa yang ada kelebihan dengan ada periuk stainless steel, boleh gunakan. Proses seterusnya adalah kita nak kena masak untuk kali yang kedua. So, apa yang kita kena buat? Kita tutup penutup kita dan juga pastikan knob kita dilaraskan ke dalam keadaan seal. Selepas tu, kita tekan button beef dan juga kita tekan start. Okey? Okey tuan-tuan puan-puan, sup kita dah masak. Apa yang kita perlu buat adalah kita tekankan butang off. Pusingkan valve kita kepada vent perlahan-lahan untuk melepaskan wok. Dan tunggu sehingga floater jatuh. Wow, bau pun sedap. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas siap kita masak sup konro tadi, apa yang kami buat ialah kami tunggu sup tu sejuk, kemudian kami pindahkan sup ke dalam Tupperware merah ni, okey, besar ni. Jadi apa yang kami buat, kami nak buat proses skim the fat atau apa yang kita panggil membuang lapisan lemak di bahagian atas sup ni. Okey, saya akan buka Tupperware ni. Tada! Okey, inilah lemak yang kita boleh dapati kalau kita masak sup macam biasa dan kita terus makan, dan lapisan lemak ni sangat membahaya untuk jantung. Kalau tuan-tuan yang tak kisah, rasa enjin tu masih power muda, okey, tak apa makan, tapi saya nasihatkan tuan-tuan puan-puan buang lapisan lemak ni atau kita panggil skim the fat, supaya membantu kita menjaga jantung kita, menjaga sistem-sistem dan organ-organ penting dalam badan kita supaya kita lebih sihat. Dan bila kita dah buang bahagian lemak ni, apa yang kita boleh buat? Kita boleh panaskan semula dan kita boleh lalu proses yang sama, panas dan sejukkan 2-3 kali, dan kita kena buang lemak bahagian atas ni sehingga tuan-tuan dan puan-puan berpuas hati dengan kejernihan sup masing-masing. Dapat tengok dekat sini betapa tebalnya sup lemak daripada sup yang kita masak tadi. Biasanya orang kita suka makan sup kerana dia kata lemak ni yang bagi power, tapi sebenarnya kalau kita duk makan macam ni hari-hari punya banyak lemak, tak bagus untuk kesihatan. Jadi saya nasihatkan kepada
supaya ataupun saya nasihatkan kepada siapa yang suka makan sup, buat proses ni supaya menjaga kesihatan kita dengan lebih baik lagi.